vaksin anda, kerana vaksin itu sesuatu yang memang diperolehi khas untuk tujuan membantu anda mencapai imuniti bagi melawan virus ini, dan terutama vaksin-vaksin yang memerlukan tahap penyejuk bekuan yang tertentu sekiranya dikeluarkan daripada peti sejuk beku ataupun cold case tidak boleh disejukkan semula. Maka kalau anda tidak hadir, rugilah vaksin yang telah pun disediakan untuk anda itu. Ya, betul. Jadi kita ingin berkongsi pada anda sebenarnya bagaimana setakat ini respon masyarakat Malaysia terhadap program vaksinasi. Kalau kita lihat, ialah nombornya semakin lama semakin naik. Tetapi situasi di PPV itu secara sendirian kita mungkin tidak tahu bagaimana tahap individu yang menepati temujanji yang telah pun mereka terima melalui MySejahtera. Jadi kita nak kupas sikit topik ini, berikan kepada anda gambaran situasi program vaksinasi sekarang ini. Kami hubungi melalui talian Skype iaitu Dr. Muhammad Fadli Muhammad Fauzi selaku Pegawai Perubatan Pengurus Pusat Pemberian Vaksin Axiata Arena. Khabar Doktor, selamat pagi. Selamat pagi kepada Terence dan juga Faida. Doktor, Axiata Arena ni dia baru lagi kan, beberapa hari, beberapa minggu kebelakangan ini sebagai salah satu PPV Mega. Jadi kalau doktor mungkin boleh kongsikan situasi terkini PPV di Axiata Arena macam mana sekarang, doktor? PPV Axiata Arena merupakan gabungan daripada dua PPV awam sebelum ini, iaitu di PPV Kompleks Sukan Desa Tasik dan juga PPV Dewan Komuniti Muhibah yang sebelum ini beroperasi di Ceras dan juga di Lembah Pantai. So hasil tinjauan di dua PPV sebelum ini mendapati bahawa keselesaan dan juga berlaku kesesakan sedikitlah kerana kita ingin memvaksikan seramai yang mungkin. Jadi PPV Axiata Arena ini telah diwujudkan dengan menggabungkan dua PPV ini dan telah mula beroperasi sejak 7 Jun 2021. Dan minggu ini telah memasuki minggu keempat operasi di PPV Axiata Arena. PPV Axiata Arena menyasarkan sebanyak 4,000 vaksini. Vaksin ini adalah penerima vaksin. Dan juga kita mula dengan 1,600 orang terlebih dahulu dan telah ditingkatkan sehingga 2,700 orang vaksin ini setiap hari. Setakat yang saya lihat dalam tempoh 4 minggu ini, respon daripada penerima vaksin amat memberangsangkan dan namun terdapat jugalah masalah berkaitan dengan ketidakhadiran seperti yang saudara Terence dan juga saudari Suhaida maklumkan tadi, di mana peratus kehadiran untuk dos 1 lebih kurang dalam 80 ke 90%, manakala peratus kehadiran untuk dos 2 lebih kurang 98 ke 99%. Wow. Jadi maknanya ada vaksin yang tidak digunakan atau bagaimana? Kalau seseorang itu tidak hadir untuk temujanji vaksin, adakah vaksin itu akan diberikan kepada orang lain? Bagaimana pengurusan vaksin ini? Setiap hari kita memang memantau pergerakan vaksin dari semasa ke semasa, daripada pagi sehingga tamat operasi. Bagi vaksini yang tidak hadir, kita ambil inisiatif untuk menghubungi beberapa orang lah untuk mengingatkan mereka untuk hadir ke PPV. Namun begitu, kita memang tak dapat elak ketidakhadiran ini, dan vaksin yang masih berbaki ini kita akan minta penerima vaksin lain daripada senarai menunggu untuk hadir dan diberi vaksin. Kita tidak akan membuang vaksin-vaksin yang tidak digunakan inilah. Jadi inisiatif kita adalah melalui senarai menunggu yang sedia ada di semua PPV, mereka akan menghubungi atau memberikan belas MySejahtera agar mereka datang dan menerima vaksin. Jadi namun kita tidak benarkan walk-in di PPV. Baik. Doktor, apa antara alasan untuk mereka yang tidak hadir untuk vaksin ini? Apakah alasan yang selalu diberikan? Setakat alasan-alasan yang kita dapati melalui panggilan telefon yang telah kita buat kepada penerima vaksin yang tidak hadir, alasan yang biasa kita dengar adalah berkaitan dengan tiada pengangkutan untuk hadir ke PPV ataupun tinggal berjauh-jauh daripada PPV. Ada juga alasan-alasan seperti tidak sihat, mempunyai gejala
ataupun sedang menjalani kuarantin untuk COVID-19. Satu lagi doktor, mungkin untuk mereka yang terlepas untuk membuat sempakan di aplikasi MySejahtera. Jadi ada beberapa kerisauan daripada mereka ini, bukan tidak mahu hadir untuk mendapatkan suntikan vaksin, tetapi terlepas janji temu. Jadi apa perkara yang perlu mereka lakukan sekiranya ini berlaku terhadap diri mereka? Ya, terima kasih Saudari Syahidah. Saya tadi macam antara alasan lain yang sangat kerap adalah terlepas appointment kerana tidak memeriksa MySejahtera masing-masing. So untuk mereka CITF telah membuat pengumuman bahawa auto reschedule ataupun penjadualan semula secara automatik akan dilakukan selepas tempoh 7 hari. Jadi mereka ini perlu menyemak MySejahtera mereka secara kerap setiap hari kerana kadang-kadang mereka ini juga akan diberikan appointment secara ad hoc melalui senarai menunggu. Jadi kepada mereka yang memberi alasan-alasan disebutkan tadi, semua alasan itu adalah alasan yang munasabah sebenarnya. Kalau kita dengarkan alasan itu terlalu jauh dari PPV, tidak ada pengangkutan untuk sampai, ada yang bergejala dan sebagainya. Jadi semua alasannya adalah alasan yang munasabah. Untuk alasan yang pertama, bagaimana sebenarnya temu janji mereka boleh diberikan begitu jauh daripada tempat tinggal sehingga kan mereka sukar untuk sampai kepada PPV tersebut? Ya, saya setuju bahawa semua alasan yang telah diberikan itu adalah alasan yang betul dan juga munasabah. Saya tidak menafikanlah bahawa ia ni adalah satu yang munasabah. Saya tidak pasti mengapakah ia berlaku, tetapi mereka boleh memilih alasan tersebut dalam aplikasi MySejahtera. Mereka boleh pilih reason lokasi terlalu jauh dan pihak MySejahtera akan menetapkan semula penjadualan di lokasi yang lebih dekat. Namun begitu, sekiranya perkara sama masih terjadi, penerima vaksin boleh menghubungi hotline JKJAV di talian 1800 88 8828 ataupun melalui website lah. Kalau doktor boleh kongsikan, ialah di Axiata Arena ni kawasannya besar, suntikan itu akan setiap jam itu akan ada individu yang hadir untuk dapatkan suntikan dan sebagainya. Jadi ada timbul sikit kerisauan lah daripada masyarakat Malaysia berkenaan dengan penjarakan fizikal dan sebagainya, kerana Axiata Arena satu kawasan tertutup. Kalau kita pergi di Stadium Nasional Bukit Jalil, kawasan itu terbuka sedikit, tidak mengapalah, ada sistem pengudaraan yang baik dan sebagainya. Jadi mungkin sikit jaminan daripada doktor sendiri untuk mereka yang bakal menghadirkan diri untuk mendapatkan vaksin di Axiata Arena ini supaya tidak risau kerana perkara itu sering kali diambil kira oleh pihak KKM. Berkaitan dengan penjarakan fizikal serta pengamalan budaya norma baharu, KKM serta JKJAV dan CITF telah memandang seriuslah berkaitan perkara ini. Disebabkan oleh itu, sebelum ini saya telah menyatakan bahawa kita beroperasi di PPV Desa Tasik dan juga PPV Muhibah, dan kita dapati di situ sukar untuk melaksanakan penjarakan fizikal. Sebab itulah kita berpindah ke PPV Axiata Arena yang lebih besar. So di PPV Axiata Arena ini kita telah bahagikan kepada stesen-stesen dan kedudukan antara stesen itu tidaklah terlalu dekat kerana kita mahu memastikan bahawa tiada kesesakan di mana-mana stesen. Pada masa yang sama, di bahagian luar PPV Axiata Arena ini kita telah menempatkan sejumlah kemah yang mencukupi untuk penerima vaksin kita duduk menunggu dengan selesa. Setakat ini kita punya sasaran adalah untuk memastikan ruang menunggu di bahagian luar itu kosong. Bagaimana kita capai benda ini adalah dengan memastikan bilangan kaunter yang dibuka dan bilangan petugas yang bertugas adalah mencukupi agar semua penerima vaksin diberikan vaksin dalam tempoh 30 ke 60 minit. So dengan bilangan penerima vaksin seramai lebih kurang 200 orang setiap setengah jam, kita mampu untuk mencapai lah. So setakat ni kalau tengok, kalau pernah pergi di sini, memang kita nampak sini nampak macam kosong, tapi sebenarnya
di setiap stesen tu ada orang-orangnya. Dan seterusnya untuk mereka yang berdaftar di aplikasi MySejahtera namun tidak hadir dengan alasan yang tidak munasabah, apakah pendapat doktor tentang isu ini di mana mereka tidak hadir kerana sudah tidak yakin dengan vaksin? Berkaitan dengan ini, kerajaan sebenarnya vaksin-vaksin yang telah digunakan di Malaysia ini telah dikaji dan telah diberi kelulusan oleh badan autoriti iaitu NPRA. Jadi sebenarnya tak ada isu berkaitan dengan isu keselamatan atau kualiti serta effectiveness ataupun tahap effectivity vaksin. Jadi kerajaan sebenarnya tak ada kompromi bagi tahap keselamatan dan keberkesanan vaksin yang digunakan pakai di sini. So namun sekiranya penerima vaksin telah membatalkan janji temu mereka, mereka akan diberikan semula janji temu yang baru secara automatik pada tarikh yang lain. Jadi sekiranya mereka bertukar fikiran, mereka masih boleh mendapatkan vaksin tersebut. Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab kita juga untuk meyakinkan semula individu-individu ini supaya kembali percaya kepada vaksin, kerana setakat ini berbilion orang telah menerima vaksin dan ia selamat, dan tidak ada sebenarnya isu tentang keyakinan pada ketika ini. Dan ada banyak juga kajian yang telah membuktikan bagaimana kejayaan vaksin ini boleh mengurangkan simptom-simptom sekiranya anda terkena jangkitan virus COVID-19 tersebut. Terima kasih kepada Dr. Fadli berkongsi dengan penonton Saat Pagi Malaysia hari ini kepentingan untuk mereka menghadirkan diri mereka ke PPV dan seterusnya mendapatkan suntikan vaksin. Baik, bekalan vaksin itu sendiri juga menjadi satu tanda tanya dan perbualan baru-baru ini berkaitan dengan tempahan-tempahan yang telah pun kita lakukan dengan syarikat pengeluar vaksin. Kita telah menempah jumlah bekalan yang mencukupi untuk 120% daripada penduduk kita. Jadi sehubungan dengan itu kita saksikan bingkisan ini tentang bekalan vaksin dan kita akan kembali